Shalom. Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu Advent yang kedua, atau Pranatal yang kedua. Mari saat ini kita bangkit berdiri, dan Bapak Pendeta Hardi dipersilakan untuk menyalakan lilin Advent yang kedua yang berwarna ungu, yaitu lilin iman. Mari kita siapkan hati untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita katakan suci, suci, suci. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Mari saatnya dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Karena seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan bagi kita. Dan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di minggu Advent yang kedua ini, kami datang meresponi panggilan-Mu untuk beribadah kepadamu, mengucap syukur akan kelahiran-Mu di dunia, dan mengenang akan pengorbanan-Mu di atas salib. Kiranya nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan dalam ibadah ini, dan setiap jemaat-Mu yang hadir boleh beroleh anugerah-Mu, boleh dikuatkan dan diteguhkan melalui ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 5. Saya mengajak kita semua boleh membacanya bersama-sama. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, dan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena itu marilah saat ini dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari masing-masing kita berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, betapa besar kasih-Mu yang telah rela datang ke dunia untuk menebus kami. Kelahiran-Mu dan kematian-Mu telah memberikan hidup yang kekal bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, untuk lebih setia mengikut Engkau, karena Engkau telah mengasihi kami dan telah menebus kami menjadi milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bunyi bel dan lonceng memberitakan. Bunyi bel dan lonceng yang memberitakan bahwa di kota Daud Kristuslah
firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Andrianus dengan tema Buluh yang Terkulai. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹们，我们还没有听到以前，让我们来祷告。 Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. 亲爱的天父上帝，我们感谢你有今天， Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. 你给我们机会， Kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. 我们来一同崇拜，来赞美歌颂你。 Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 接下来我们要聆听你的话语， Tuhan tolong kami. 求你帮助我们， Biarlah firman Tuhan yang kami dengar 让你所赐给我们的话语 menghiburkan kami, 能够坚固我们， menguatkan kami. 能够安慰我们。 Tuhan tolong kami. 主啊，求你帮助我们。 Ini doa kami. 我们这样祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca Yesaya 42 ayat 1 sampai 5. 亲爱的弟兄姐妹们，刚才我们已经念了以赛亚书42章1到5节。 Saya mengajak kita untuk membaca lanjutannya. Saya akan baca ayat 6 sampai 9 tetapi di dalam bahasa Indonesia saja. 我要以印尼文念6到9节。 Yesaya 42 ayat 6 sampai 9. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。 Saudara, tahun 2014 saya melayani di pedalaman Kalimantan. 2014年，我到加利曼丹内地侍奉。 Saat itu saya diutus dari STT Amanat Agung. 那时我是被大使命神学院差派去的。 Kami ada 10 orang. 我们有10人， Kami melayani tepatnya di Rumah Sakit Bethesda Serukam. 我们在石路冈Bethesda 医院侍奉。 Kami ada 3 hari di sana. 我们3天在那里， Kemudian kami diutus ke desa-desa binaan dari rumah sakit itu. 跟着我们被派到其他的乡村去。 Saudara, perjalanan dari Serukam ke desa-desa itu 1 hari lamanya. 从石路冈到乡村有1天的路程， Itu kalau tidak hujan. 假如没有下雨， Sore itu hujan. 但是那个下午下雨了， Saudara, kami tidak bisa menunggu untuk besok baru pergi, nggak bisa. 我们不能等待明天才出发。 Ketika hujan reda sedikit kami melanjutkan perjalanan. 已经平息一下，我们就继续我们的路程。 Jalan yang becek, 它的路很滑， berlumpur, 有很多泥土， kami harus lalui. 我们要直接去。 Jatuh bangun di dalam perjalanan. 一路上我们跌了又爬起来， Sampailah mungkin pukul 7 atau 8 malam. 大概是8点晚上我们到达目的。 Kami harus lewat nanjak sebuah bukit, 我们要踏一个高山， licin, berbatu. 有石头也很滑。 Ada 8 motor hari itu harus nanjak ke sana. 8个摩托车要爬上这个山坡， Saudara harus satu-satu atur strategi supaya tidak terjatuh. 我们要计划要怎样路过这是很滑的路。 Motor saya lah yang paling terakhir. 我的摩托车是最后， Semua naik dengan selamat. 他们每一个都平平安安的到了上面。 Saya bersiap dibonceng. 我预备了被摩托车带上去。 Ketika gas motor ditarik, 当它引发它的引力的时候， ban belakang terplecok dan saya terpental ke belakang. 但是它的后轮被卡住了，我就四脚朝天的翻下去了。 Pengendara motor fokus naik ke atas.
他的驾驶摩托车的他集中精神上去， saya tertinggal. 我被留在后面， Saudara jatuh dari motor itu udah sakit sendiri, 我非常的痛， ditinggal lagi. 我被留下来。 Saudara, yang bisa saya lakukan malam itu cuma bangun dan jalan pelan-pelan di tengah gelapnya hutan. 我能够做的，在这个黑暗中，我慢慢的爬起来再走。 Saya nggak tahu sejauh mana mereka sadar kalau saya tertinggal di belakang. 我不知道他们到几时才醒悟到，我不见了。 Sejauh mata saya memandang cuma gelap. 我眼睛所能看见的只是黑漆漆的一片。 Pelan-pelan saya jalan malam itu. 我慢慢的走， Sampai akhirnya mereka berhenti karena ada satu motor yang rantainya putus. 然后有一个摩托车，它的链断了， So, kemudian kami bermalam di hutan itu. 我们就在那个森林住宿。 Besoknya kami melanjutkan perjalanan dan baru sampai di desa tempat saya pelayanan. 明天我们才继续走，到达了那个乡村。 Di sana nggak ada listrik. Tidak ada listrik. 没有电， Saudara, kalau sudah jam 6 sore, 也就到了6点下午， itu saya paling pusing. 我就非常的不知道要怎么样做， Tidak bisa lakukan apa-apa. 我不能做什么事， Tidak ada cahaya. 没有亮光， Listrik hanya seminggu sekali. 灯只有1个礼拜1次1天。 Setelah itu pengalaman 2 bulan lebih di sana. 我2个月在那边， Tinggal dalam gelap itu nggak enak. 在黑暗当中生活是很不舒服的。 Tidak ada di antara kita yang mau tinggal dalam gelap kan. 我们一定没有一个愿意在黑暗里生活。 Tetapi Yesaya harus ada di dalam gelap. 但是以赛亚他要在黑暗里， Yesaya harus berjalan di dalam gelap. 他要在黑暗里行走， Bukan karena terjatuh dari motor seperti saya. 不是好像我从摩托车跌下来。 Yesaya harus berjalan di tengah-tengah bangsa yang gelap hari itu. 他要和那些百姓一同走在黑暗里。 Sepanjang matanya Yesaya memandang, yang dia lihat hanya kedegilan hati bangsa Israel. 他目之所及，只有那些百姓叛逆的心。 Sepanjang matanya memandang, yang dia lihat hanya pemimpin sampai rakyatnya itu menyembah berhala. 他所看见的上至首领，下至百姓，都是他们被虐。 Di tengah-tengah bangsa yang gelap itulah Yesaya berjalan. 在这黑暗的百姓中，他一同行走； Di tengah-tengah bangsa yang memberontak itulah Yesaya berjalan. 在这背叛的民中，他一起走。 Yesaya menyebut bangsa itu seperti bangsa yang sedang berjalan dalam kegelapan. 以赛亚称这些百姓是行在黑暗中的百姓。 Dan di Yesaya 42, 在以赛亚书42章， Yesaya kemudian menyebut bangsa itu seperti bulu yang patah terkulai. 以赛亚称这个民族是压伤的芦苇。 Tetapi Yesaya menyebut itu di tengah-tengah nubuatan tentang datangnya hamba Tuhan. 他称这个名词是当他预言这个民族会被释放。 Kenapa Yesaya menyebut bangsa Israel sebagai bulu yang terkulai di tengah-tengah kedatangan hamba Tuhan? 为什么他称这个民族是压伤的芦苇？当神的仆人要来到， Apa artinya? 有什么意义呢？ So, mari kita lihat bagaimana Yesaya menggambarkan kedatangan hamba Tuhan itu. 我们看以赛亚怎么样描述要来的神的仆人。 Saudara, kedatangan hamba Tuhan itu digambarkan di dalam 2 hal. 他用2件事来描述他。 Pertama, dia datang di dalam dan dengan otoritas dari Tuhan. 他以上帝的权柄来到。 Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. 看哪，我的仆人，我所呼持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。 Saudara, ini bukan hamba yang biasa. 这不是普通的仆人， Dia utusan yang datang dengan otoritas dari Tuhan. 他以上帝的权柄被差派， Dia datang dijanjikan membawa pembebasan. 他宣告以色列会被释放。 Sekalipun dia bukan hamba yang biasa. 虽然他不是普通的仆人，
Sekalipun dia datang dengan otoritas dari Tuhan, 虽然他是以上帝的权柄来到， dia juga datang di dalam kelembutan. 他也以温柔来到。 Dikatakan ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. 他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。 Karena kelembutannya itulah maka bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. 因为他的温柔，被压伤的芦苇不被折断。 Dia dengan setia menyatakan hukum. 他以真实忠心传扬公理， Bukan hukum berdasarkan manusia, 不是人们的法律， tapi hukum Allah. 但是上帝的公理。 Saudara, apa artinya bulu yang patah terkulai? 压伤的芦苇是什么意思呢？ Saudara, buluh itu adalah tanaman yang biasa tumbuh di sungai-sungai di Israel, di Palestina, di daerah timur sana. 芦苇是一种在以色列、巴勒斯坦普遍生长在河流的一种植物。 Sebenarnya buluh itu adalah tanaman liar. 它是野生的， Dia bisa tumbuh 3 sampai 4 meter panjangnya. 它能够长到3-4米高。 Di dalam bagian Alkitab yang lain seringkali buluh diterjemahkan dengan kata gelagah atau bambu panjang. 在别处，圣经翻译成长长的柱子。 Di Indonesia mungkin dia mirip-mirip bambu. 在印尼，也就是类似柱子。 Buluh itu adalah tanaman yang paling rentan patah dan lemah di antara tanaman-tanaman sejenis kayu lainnya. 比起其他树木，它芦苇是最脆弱、最容易折断的。 Di dalam Matius 27 ayat 29 diceritakan prajurit Roma itu menangkap Yesus. 在马太福音27章29节，罗马兵丁抓住耶稣， Mereka menganyam mahkota duri dan diletakkan di atas kepala Yesus. 用荆棘编成冠冕， Dan mereka memberi Yesus sebatang bulu di tangan kanannya. 戴在耶稣的头上，把一根芦苇放在耶稣的右手。 Ini sebagai bentuk penghinaan. 这是一种羞辱。 Kalau raja itu pegang tongkat yang kuat, 君王应该是用一个很坚固的杖， tapi hari itu Yesus diletakkan bulu, 但是耶稣被给一根芦苇， tongkat yang mudah patah. 一根非常容易折断的杖。 Saudara, sekalipun mudah patah dan rentan, 虽然 bulu ini punya banyak manfaat. 虽然芦苇非常稀弱，非常容易折断，它有很多好处。 Karena bentuknya yang panjang, buluh itu seringkali dipakai untuk atau jadi alat ukur pada waktu itu. 当时因为它很长，它可以用来作为量尺。 Dalam Wahyu 11 ayat 1, Yohanes itu pernah disuruh oleh malaikat Tuhan mengukur bait Allah, mesbah dan jemaat itu dengan buluh. 在启示录11章第1节，上帝曾差派使徒约翰用一根炉子来量圣殿、祭坛和在里面做礼拜的人。 Buluh juga digunakan sebagai alat penyodok. 芦苇也成为一个可以刺穿的杖。 Matius 27 ayat 48, ketika Yesus disalibkan, 当耶稣被钉的时候， Yesus berkata, "Aku haus." 耶稣说：“我渴了。” Kemudian tentara menyodorkan anggur asam 然后一个兵丁递给耶稣醋， dan menyodorkannya itu dengan sebatang buluh. 用一根苇子给耶稣。 Saudara, buluh juga biasa waktu itu digunakan sebagai alat musik. 芦苇也当时也可以成为一个乐器工具。 Para gembala menggunakannya, menjadikannya seruling. 那些牧羊人把它做成笛子， Bahkan buluh pada masa itu digunakan sebagai alat tulis. 甚至可以成为写字的工具。 Dia diruncingkan ujungnya 把它弄尖， dan kemudian dipakai untuk menulis di batu. 然后在石上或者泥土上把它写字。 Saudara, buluh yang baik itu banyak fungsinya. 好的芦苇有很多用处， Tapi buluh yang digambarkan Yesaya adalah buluh yang patah, terkulai. 但是以赛亚所描述的是已经下垂、已经压伤的芦苇， Buluh yang sudah tidak punya fungsi. 它已经没有什么作用了。 Buluh yang semacam ini dibiarkan saja. 这样的芦苇就是被这样抛弃， Buluh yang semacam ini dipatahkan dan dibakar. 它会被折断来焚烧。 Dan itulah gambaran hidup orang Israel. 那就是
以色列人生活的写照。 Mereka bukan cuma berjalan di dalam gelap, 他们不单单是行在黑暗里， tapi mereka sebagai bangsa yang sudah tidak berfungsi. 他们也是一个没有功用、没有作用的国家。 Mereka dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. 他们被呼召成为上帝的光， Mereka 在众民中， mereka dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan, 他们被先召成彰显上帝的爱， tapi mereka malah menyembah berhala. 但是他们反而敬拜偶像， Mereka mengecewakan Tuhan. 他们使上帝非常的失望， Mereka adalah bangsa yang gagal. 他们是失败的民族。 Saudara, bukankah Tuhan bisa memilih bangsa lain? 上帝岂不是能够选别的民族吗？ Saudara, bukankah seperti kebanyakan kita, 就好像我们， kalau kita punya benda-benda tertentu yang sudah tidak berfungsi, 假如我们有某件没有用处的， bukankah kita akan membuangnya? 我们就会把它丢掉， Kalau tidak dibuang, paling tidak taruh di gudang. 至少把它藏在仓库里。 Tapi kan kita tidak akan taruh di ruang-ruang utama kan? 但我们不会把它安置在重要的室内， Karena buat apa? Benda itu sudah nggak berfungsi. 因为有什么用呢？它已经没有用了， Benda itu sudah rusak. 它已经坏掉了， Kenapa harus dipakai? 已经不能够用了。 Saudara, bangsa Israel itu adalah bangsa yang gagal di hadapan Tuhan. 以色列民在上帝的眼中是失败的民族， Tapi dikatakan buluh yang patah terkulai itu tidak diputuskannya. 但是以赛亚说压伤的芦苇不被枝断。 So Yesaya 42 ini juga dikutip di dalam Matius 12 ayat 18 sampai 21. 马太福音12章18到21节也引用以赛亚书第42章， Matius 12 itu di dalam konteks lagi bicara tentang Yesus. 它是背景是讲述耶稣。 Maka hamba yang datang ini juga menggambarkan kedatangan Yesus. 这个将要来临的仆人，就是描写耶稣的来临。 Saudara, tadi bangsa Israel digambarkan sebagai buluh yang patah terkulai. 刚才已经说了，以色列民好像压伤的芦苇， Israel adalah bangsa yang gagal. 它是失败的国家。 Tapi kalau buluh itu tidak diputuskannya, 但是这个压伤的芦苇不被枝断， saudara, hal ini mengingatkan kita. 也让我们提醒我们， Israel mungkin adalah bangsa yang gagal. 以色列它是失败的民族， Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang gagal atas hidup orang Israel. 但是上帝不是一个失败的神。 Hidup kita bisa gagal. 我们的生活，我们的生命可以失败。 Banyak komitmen yang kita buat tetapi gagal. 我们有很多我们的应许，我们承诺可能失败了， Tidak ada satu pun yang baik dari hidup kita. 没有一件我们的生命中是好的。 Ketika Paulus bicara di dalam Roma 7 ayat 18, 当保罗在罗马书7章18节这样说， Paulus bicara tentang hidupnya sebagai manusia celaka. 他说：“我好苦啊！ Dia katakan begini, Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。” Saudara, apa yang Paulus katakan tentang dirinya? 保罗说关于他自己， Bukankah itu juga hidup kita hari ini? 不是也是我们生命的写照吗？ Di dalam dosa tidak ada yang baik dari hidup kita. 在罪里，我们里面没有一件是好的。 Di dalam dosa kita adalah orang-orang yang gagal. 在罪里，我们都是失败的人。 Tetapi kalau Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita, 但是如果上帝给予我们机会， itu mau mengingatkan kita, 他会提醒我们， hidup kita boleh gagal. 我们的生活可以失败， Tapi Tuhan bukan Tuhan yang gagal atas hidup kita. 但是上帝不是我们生活中的失败的神。 Bagaimana dengan hidup kita hari ini? 我们的生活现在怎么样呢？ Sebagai orang-orang Kristen, 我们基督徒， apa yang kita tunjukkan? 我们展示什么呢？ Hidup yang memuliakan Tuhan 是不是荣耀上帝， atau hidup yang gagal? 还是失败的
生活。 Seorang teman pernah cerita kepada saya, 有一位朋友曾经对我这么样说： dulu di daerah saya, 以前在我的地方， daerahnya itu mayoritas Kristen. 他大部分是基督徒。 Kalau ada orang berantem atau orang ribut, 假如有人有吵闹的事发生， itu selalu dinasehati. 他就劝告他们 Jangan ribut, jangan berantem. 不要打架，不要吵闹。 Contoh tuh hidup orang Kristen. 你要以基督徒的生活为榜样。 Tapi itu dulu. 但是这是以前， Sekarang gimana? 现在呢？ Kalau ada yang berantem, ada yang ribut, 假如有人吵或者是打架， nasihatnya begini. 他的劝告是这样： Jangan ribut, jangan berantem. 不要打架，不要吵。 Kamu kayak orang Kristen. 你好像基督徒。 Bagaimana hidup kita di hadapan di dunia ini? 我们在世界里的生活是怎么样呢？ Apakah kita hidup sebagai orang-orang yang sudah menjalankan kehendak Tuhan? 我们是不是已经实行上帝的旨意呢？ Atau kita seperti buluh yang patah terkulai? 或者是我们好像被压伤 Yang 下垂 rusak 的芦苇，已经坏掉了？ Buluh yang patah terkulai, 压伤的芦苇 tidak diputuskannya. 不被折断， Itu mengingatkan kita 提醒我们 tidak ada hidup yang terlalu rusak sampai Allah tidak mampu memperbaikinya. 没有如此败坏的生活，上帝不能够恢复过来。 Buluh yang patah terkulai itu tidak diputuskannya. 压伤的芦苇不被它折断， So kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu 让2000多年以前耶稣来到， itu menjadi bukti dan tanda 成为一个证据， tidak ada hidup yang terlalu rusak sampai Allah tidak mampu memperbaikinya. 没有多么败坏的生命生活，上帝不能够把它恢复过来。 Ada seorang hamba Tuhan 有一个神的仆人， menuliskan sebuah refleksi 他反省 tentang palungan. Palungan, 巴隆安、 palungan. 马槽， Kenapa Allah menghadirkan Yesus di palungan? 为什么耶稣基督生在马槽里？ Bukankah Allah mampu menghadirkan Yesus di tempat-tempat yang lebih baik? 不是能够上帝能够把耶稣生在更好的地方吗？ Kenapa palungan? 为什么马槽？ Karena Allah ingin memberitahukan manusia 因为上帝要告诉世人， tidak ada tempat yang terlalu menjijikkan 没有更污秽的地方， sampai Allah tidak bisa hadir di sana. 上帝不能够在那边来到。 Tidak ada hidup yang terlalu rusak 没有如此败坏的生命， sampai Allah tidak mau hadir di sana. 上帝不能够在那边。 Mungkin hari ini kita sedang merasa kita seperti bulu yang patah terkulai. 我们可能现在我们觉得我们也好像是压伤的芦苇， Sebagai anak-anak mungkin kita sedang merasa gagal menjadi anak yang baik bagi orang tua kita. 我们身为孩子的，我们可能觉得我们对家长我们已经失败了。 Sebagai orang tua mungkin saudara sedang merasa gagal menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak saudara. 我们身为家长的，也可能觉得我们对孩子失败。 Sebagai suami mungkin sedang merasa gagal sebagai suami dan sebagai papa di tengah-tengah keluarga. 我们也可能觉得我们身为一个丈夫，成为一个爸爸，在我们家庭里已经失败了。 Sebagai istri, sebagai mama mungkin saudara juga sedang merasa gagal. 身为妻子，身为妈妈，我们觉得我们失败。 Sebagai orang percaya mungkin kita sedang merasa gagal karena banyak dosa yang kita lakukan. 我们成为信徒，我们觉得我们失败，因为我们做很多的罪。 Coba hidup berkomitmen di hadapan Tuhan tapi gagal. 我们已经节制在上帝面前，但是失败了。 Mungkin kita berkata sudahlah cukup, 我们觉得我们说够了啦， hidup saya terlalu rusak. 我的生命是如此的败坏。 Setelah kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu, 但是主耶稣基督2000多年前来到这个世上， ingin memberikan pengharapan kepada saudara. 他要带给你们希望。 Hidup serusak apapun dia bisa perbaiki. 我们的生命有多么的一塌糊涂，他能够帮助我们。 Buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya, 压伤的芦苇不被折断， mengingatkan kita bahwa harapan itu ada di dalam Tuhan. 让我们记得在基督里，在上帝里仍然有希望。 Kita tidak ditinggalkan sendirian. 我们不被撇弃一边。
Saudara, pada waktu itu kalau bulu itu sudah patah, itu biasanya dibiarkan begitu saja. 假如芦苇是已经压伤了，平时是把它放在一边， Akan diabaikan 它没有被人注意到了， karena sudah tidak punya fungsi. 因为没有作用了。 Saudara, kita juga begitu kan. 我们也是一样， Hidup kita juga tidak ada fungsinya 假如我们 di hadapan Tuhan. 我们的生命在上帝的面前没有什么作用了， Tapi Allah itu datang mendekat kepada kita. 但是上帝来到这里亲近我们。 Bukankah berita Natal adalah berita tentang Dia yang adalah Immanuel? 圣诞的信息不是告诉我们他是以马内利的神吗？ Tuhan beserta dengan kita. 上帝与我们同在， Dengan kita yang seperti apa? 好像我们这样的人， Kita yang gagal, 我们已经失败的人， kita yang patah terkulai. 我们已经压伤下垂的人， Tapi Dia mau jalan bersama dengan kita. 但他要与我们同行。 Ada sebuah cerita di satu gereja di Indonesia. 有一个故事，在一间教堂，在印尼的教堂， Ada seorang jemaat baru beribadah di gereja itu. 有一个会友刚刚在这个教会礼拜， Jemaat itu datang, 他来到那里， duduk di bagian paling depan. 他坐在最前面， Dia pikir tidak ada yang tahu siapa dirinya. 他觉得没有人注意他，他以为没有人注意他。 Minggu kedua mungkin sudah ada orang yang tahu siapa dia. 第二个礼拜可能没有人注意他， Dia merasakan ada tatapan-tatapan sinis dari jemaat. 有很多人只是用鄙视的眼光看着他。 Minggu kedua duduknya agak ke tengah sedikit. 第二个礼拜他移到比较中间， Minggu ketiga masih datang ke gereja. 第三个礼拜他人人来聚会， Duduknya agak ke belakang sedikit. 现在比较后面了。 Minggu keempat masih datang ke 第 gereja. 四个礼拜他也来到教会敬拜， Duduknya di dekat pintu keluar. 但是坐在最后面靠近出口。 Minggu pertama tidak datang ke gereja. 第五个礼拜他不来了， Minggu kedua sidang majelis gereja. rapat majelis. 跟着是教会开会， Datang sebuah surat. 有一封信来到， Isinya begini. 信里是这样说的： Sepertinya jalanan itu tempat paling baik untuk saya. 好像呢，街头是我最好的地方。 Gereja tidak bisa menerima orang seperti saya. 教会不能够接受像我这样的人。 Saudara tahu? 弟兄姐妹们知道吗？ Dia adalah mantan waria. Waria. 他是apa ya? Wanita pria. Ya, 半男半女。 Orang tidak bisa menerima itu. 人们不能够接受他， Gereja tidak bisa menerima itu. 教会也不接受他。 Mungkin buat orang itu dia sudah rusak. 可能在人们的看法，他是败坏了。 Saudara, kalau kita ingat siapa kita di hadapan Tuhan, 但是如果我们反省我们在上帝的面前， kita juga orang-orang yang rusak. 我们也是败坏的人， Kita itu buluh yang patah terkulai, 我们也是压伤下垂的芦苇， tapi tidak dipatahkannya. 但是上帝没有知断我们， Allah datang dan berjalan bersama dengan kita yang rusak. 上帝反而来到这个世上，与我们这些败坏的人同行。 Saudara, orang Israel itu di dalam pembuangan puluhan tahun. 以色列人在被掳之地几十年， Mungkin mereka merasa pahit hidupnya. 他们觉得他们的生活很苦啊， Mungkin mereka merasa ditinggalkan Tuhan. 他们觉得上帝已经离弃他们了。 Ketika dikatakan buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya, 当以赛亚说压伤的芦苇不被折断， itu mengingatkan mereka bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian. 提醒他们，他们不被一个人孤孤单单的撇下， Di dalam tangan Allah yang maha kuasa, 在全能上帝的手中， hidup bangsa Israel dipulihkan. 以色列民被恢复过来。 Di dalam kedatangan Yesus ke dalam dunia, 耶稣基督来到这个世上， hidup kita orang berdosa dipulihkan. 我们这些罪人的生命被恢复过来。
Saudara, mungkin hari ini kita berkata, saya bukan buluh yang terkulai itu. 弟兄姐妹可能说，我不是被压伤的芦苇， Saya sedang tidak bergumul dengan kegagalan. 我没有在失败中挣扎， Saya sedang tidak kehilangan pengharapan. 我没有失去盼望， Saya dalam keadaan yang baik-baik saja. 我的情况很好， Bersyukur untuk hal itu. 我们感谢主。 Tapi mungkin bukan kita. 但是可能不是我们， Tapi mungkin orang-orang di sekitar kita. 可能是我们周围的人， Orang-orang di keluarga kita. 我们家里的人， Di tempat pekerjaan kita. 我们工作场所， Di sekolah. 我们学校， Di kampus. 我们大学， Mungkin mereka adalah orang-orang yang sedang bergumul dengan keputusasaan mereka. 他们可能在他们非心当中， Mungkin mereka sedang merasa diri mereka itu sudah rusak, berantakan. 他们可能觉得他们的生命已经败坏、乱七八糟了。 So, adakah kerinduan kita untuk menyatakan kepada mereka tentang kasih Tuhan? 我们有这种渴望要向他们传达上帝的爱吗？ Adakah kerinduan dalam hati kita untuk mengatakan kepada mereka, tidak ada hidup yang terlalu berantakan untuk Tuhan perbaiki? 我们是不是有这种渴望要告诉他们，没有如此败坏的生命，上帝不能够挽救、恢复过来？ Tidak adakah kerinduan dalam hati kita untuk berkata kepada mereka, engkau tidak sendirian? 我们是不是有一种渴望要对他说，你不是一个人？ Allah yang Immanuel itu berjalan bersama dengan kita. 上帝以马内利的神与你同行。 Saudara, kita masuk di dalam momen-momen menjelang Natal. 我们要进入圣诞节， Kita sibuk mungkin mempersiapkan banyak hal. 我们很忙碌，预备很多活动。 Hingar-bingar Natal membuat kita lupa. 这些热闹的气氛让我们忘记了， Lupa melihat sekeliling kita. 我们忘记看我们的四周围， Saudara, mari kita nyatakan berita Natal itu 来让我们告诉他们这个圣诞的信息， kepada orang-orang di sekitar kita. 在我们四周围的人， Kepada orang-orang yang putus asa. 让那些已经绝望的人， Kepada mereka yang sedang merasa patah hidupnya. 让那些觉得他们的生命已经被折断了， Tuhan peduli 上帝关心， dan Tuhan tidak akan tinggalkan. 上帝不会撇下他们。 Mari doakan orang-orang itu 让我们为这些人祷告， supaya Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada mereka. 让上帝能够彰显他的爱， Jangan jadikan Natal tahun ini berlalu begitu saja. 不要让今年的圣诞节白白的过去， Biarlah Natal tahun ini 让今年的圣诞节 kita boleh membawa berita tentang Allah yang penuh kasih. 让我们能够给他们上帝的盼望和爱。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di dalam surga, kami bersyukur. 亲爱的主，我们感谢你， Kami bersyukur untuk Allah yang datang ke dalam dunia. 我们感谢你已经来到这个世界上， Yang mengingatkan kami 也提醒我们， bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak 没有多么败坏的生命， untuk Tuhan perbaiki. 你不能够挽回它。 Tidak ada hidup yang terlalu berantakan 没有如此一塌糊涂的生命， sampai Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan kami. 你不愿意与我们同行。 Kami bersyukur 我们感谢你， Allah yang Immanuel itu 你是以马内利的神， nyata dalam hidup kami. 在我们生命中已经彰显了。 Kami yang adalah buluh yang terkulai. 我们是压伤的芦苇， Hidup kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. 我们在你的面前没有什么好处。 Kami orang-orang berdosa 因为我们是罪人， yang seharusnya dibinasakan. 应该是被灭绝的， Tapi di dalam tangan Tuhan 但在你的手中， kami diselamatkan. 我们被拯救。 Tuhan tolong kami 主啊，求你帮助我们， untuk meresponi 我们有回应你 kasih Tuhan. 你的爱， Memberitakan kasih Tuhan 我们能够传讲你的爱 kepada orang-orang di sekitar kami 给那些在我们四周围的人， yang juga mungkin sedang mengalami pergumulan, 他们可能在面对许多挣扎， sedang merasa hidupnya putus asa, 他们觉得绝望， penuh dengan kegagalan. 他们觉得他们到处都是失败。 Tuhan tolong kami 主啊，帮助我们 untuk memberitakan kasih-Mu 能够传扬你的爱 kepada mereka. 给他们，
Ini doa kami Tuhan. 这是我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣基督的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara dipersilakan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau datang kepada Tuhan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan rangkaian perayaan Natal di gereja kami di tempat ini. Baik perayaan di komisi-komisi yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Kami bersyukur untuk perayaan komisi-komisi yang sudah berjalan dengan baik. Biarlah sukacita Natal itu boleh dirasakan oleh para anggota komisi-komisi yang ada. Kami berdoa untuk perayaan-perayaan yang belum terlaksana dalam komisi-komisi. Kami juga menyerahkannya dalam tangan Tuhan agar boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk perayaan Natal di gereja kami di tempat ini tanggal 24 Desember. Biarlah juga itu boleh berjalan dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan menolong seluruh panitia yang mempersiapkan acaranya. Biarlah dalam kesibukan mereka mempersiapkan acara, mereka juga Tuhan tolong untuk tetap merasakan sukacita Natal yang daripada Tuhan. Beri mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal GPMBRI se-Jabodetabek pada tanggal 25 Desember nanti di Geraha Kelapa Gading. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk keikutsertaan jemaat dari GPMBRI di se-Jabodetabek agar juga boleh Tuhan tolong dan pimpin. Kami berdoa untuk seluruh panitia yang bekerja mempersiapkan acara ini. Tuhan juga berikan mereka kesehatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami berdoa menyerahkan aparat keamanan yang berjaga-jaga di seluruh daerah, baik di kota maupun di desa-desa. Kami berdoa biarlah kami boleh melalui momen Natal, Tahun Baru dengan baik tanpa ancaman dari kelompok apapun. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat sang bayi mungil yang terbaring lembut di dalam palungan, sadarkah kita bahwa oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, tubuhnya itu akan dihancurkan dan setiap tetes darahnya akan dicurahkan bagi kita. Marilah saat ini dalam takjub, dalam hening dan penuh kagum, kita datang untuk mengenang akan kasih-Nya. Lihat kandang
Saudara-saudara, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening Gereja Pemberita Injil atau melalui kotak persembahan yang telah tersedia. Sama-sama kita nyanyikan ayatnya yang kelima. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, bukan hanya uang yang kami bawa, melainkan juga segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, saudara-saudara sekalian. Ya, bersyukur ya kalau hari ini kita boleh melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Ada beberapa pengumuman yang berharap bahwa saudara-saudara bisa sabar ya untuk mendengarkan pengumuman ini. Ada penerimaan anggota baru dan telah dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 3 Desember dengan nama-nama sebagai berikut ya. Apabila nama-nama ini disebut, tolong saudara-saudari atau Bapak bisa berdiri di tempatnya ya. Kita akan mengenal siapa saja yang baru saja masuk di dalam anggota sebagai GPM Beri Kemurnian. Saudari Agnes Trisnawati. Ada? Saudari Desrika Fridaya. Saudari Verlita Aurelia Wijaya. Saudari Lisdawati. Ya. Dan Bapak Yosua Loh atestasi masuk. Kita menyambut semua saudara-saudari yang sudah menerima baptisan kudus dan juga atestasi masuk di dalam bersatu sebagai anggota GPM Beri Kemurnian. Dan berita duka cita telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Indra Jati Zulkarnain, saudara dari Bapak Karman Zulkarnain, Bapak Stephen Zulkarnain, Ibu Wilya Zulkarnain, Ibu Ruth Zulkarnain, Ibu Clara Zulkarnain, Bapak David Zulkarnain, Ibu Margaret Zulkarnain, dan Ibu Elizabeth Zulkarnain dalam usia 86 tahun pada hari Rabu 30 November dan jenazah telah dikremasi pada hari Jumat 2 Desember di krematorium Grand Heaven. Majelis jemaat turut berduka cita dan kiranya penghiburan dari Allah Roh Kudus tercurah atas anggota jemaat yang ditinggalkan. Berikutnya adalah berita dari Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa di Indonesia (PGTI) yang mengundang seluruh jemaat untuk beribadah bersama di dalam rangka kebaktian Natal dan pelantikan Majelis PGTI periode keempat pada hari Senin besok pukul 6:30 malam di GKY Mangga Besar dengan tema Sehati Melangkah Bersama, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Agus Gunawan. Jadi bagi jemaat yang mau hadir secara onsite dipersilahkan untuk hadir pukul 6:30 malam di GKY Mangga Besar. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya secara online juga tersedia link yang melalui e-warta. Bapak Ibu sudah menerimanya ya, bisa dilihat di e-warta yang dikirimkan oleh gereja ke nomor WA-nya masing-masing. Dan kebaktian Natal GPM Beri se-Jabodetabek kembali kita akan melakukan kebaktian Natal gabungan bersama-sama yang akan dilaksanakan pada Minggu 25 Desember jam 9 pagi di Graha GPM Beri Kelapa Gading ya. Jadi tanggal 25 jangan ke sini, di sini nggak ada orang. Tapi tanggal 25 pergilah ke Graha GPM Beri untuk merayakan Natal bersama-sama di sana. Bagi jemaat yang akan mengikuti kebaktian ini secara onsite, artinya Bapak Ibu bersama dengan keluarga ingin datang beribadah, maka Bapak Ibu diharapkan untuk mendaftarkan diri ya. Jadi per keluarga, misalnya satu keluarga saya 4 orang, 4-4-nya mau datang ibadah di Geraha GPM Beri, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk mendaftar kepada petugas yang ada di luar, yang ada di bawah dekat pintu sana. Ya, di sana kan Bapak Ibu akan isi formulirnya. Kemudian di sana juga ditanyakan, sekeluarga mau berangkat sendiri langsung ke sana dengan kendaraan sendiri atau mau berangkat bareng dengan gereja dari gereja, gitu ya. Jadi dikasih tahu mau berangkat sendiri pakai mobil pribadi atau mau bareng-bareng dari gereja, ya, kepada petugas yang ada di bawah. Karena kuota gereja kita hanya 260 orang ya. Jadi dengan kuota yang terbatas maka diharapkan Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri. Karena pendaftarannya juga enggak lama, hanya hari ini dan juga minggu depan. Ya. Jadi minggu depan terakhir ya. Apabila Bapak Ibu sudah mendaftar tapi kemudian tidak bisa datang, tidak bisa berhalangan, juga tolong diberitahu kepada gereja supaya jika masih ada jemaat yang mau datang, slotnya itu tidak terbuang dengan percuma tapi bisa dipakai oleh orang yang ingin datang ya. Oke. Tanggal 24 Desember
itu adalah Natal gereja kita, Gepemri Kemurnian, tanggal 24, hari Sabtu jam 5. Ya, jadi jam 5 hari Sabtu kita datang ke sini, tanggal 24 datang ke Geraha. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya teasernya, video daripada perayaan Natal gereja kita. Demikian, kita akan melihatnya lagi di minggu yang di minggu depan. Kita lihat e-poster untuk minggu depan. Minggu depan kita akan memasuki minggu Advent yang ketiga, yang berarti puncak perayaan Natal itu semakin dekat. Di minggu Advent yang ketiga, kita akan merenungkan tentang Natal yang berarti. Mari kita menyiapkan diri dengan merenungkan pertanyaan ini. Bagaimana dapat memberikan reaksi yang benar atau respon yang benar dalam menanggapi Natal yang kita rayakan setiap tahunnya. Ya, seminggu ini coba kita renungkan bagaimana saya bisa memberikan reaksi yang benar, respon yang benar dalam menanggapi Natal yang dirayakan setiap tahunnya. Ya, demikian. Dan juga di tengah-tengah kita ada tamu ya yang datang bersama-sama dengan kita beribadah pada hari ini. Bagi ibu, kedua orang ibu yang saya sebutkan namanya, silakan bangkit berdiri dari tempat duduknya untuk kita bisa mengenalnya ya. Yang pertama adalah Ibu Emma. Ibu Emma, ya selamat datang Ibu Emma, dan Ibu Yeni. Ya, selamat datang. Beliau adalah cici dari saudari Indah dari Malang. Ya, selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Kami menyambut dengan sukacita. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, warta kita pada hari ini dan ibadah kita hari ini. Silakan kita sama-sama berdoa teduh.